Baiklah, kita mulakan pembintangan dengan saya, iaitu saya sebagai pembentang yang pertama yang bernama Muhammad Nasrullah bin Rosli alias Herman, yang akan membentangkan mengenai pengenalan tentang pengurusan pelanggan. Baiklah, pengenalan. Kerajaan sentiasa memberi perhatian untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan dengan memberi tumpuan kepada perkhidmatan pelanggan. Penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan bukan sahaja tertumpu kepada penambahbaikan sistem dan proses kerja sahaja, malah perhatian dan yang sewajarnya juga perlu diberi kepada aspek meningkatkan jalinan hubungan antara organisasi dengan pelanggan-pelanggannya. Ciri pertama adalah senyum. Jadi senyum ialah paling penting sebenarnya. Tapi ialah kita tahu bukan mudah untuk terus senyum. Lagi-lagi kita ada masalah atau kita kena marah ke apa kan. Lagi-lagi mau berhadapan dengan ramai orang lah. So sepatutnya kita memberikan senyuman kepada pelanggan yang hadir dengan mengamalkan senyuman jenis 3. Senyuman yang terhasil apabila individu menyebut perkataan 3. Jadi ini adalah contoh yang tidak patut ada dilakukan. Lagi-lagi dalam perhubungan pelanggan lah. Kita boleh tengoklah video ni. Petugas sangat tidak ramah, tidak senyum. Melayan pun dengan terpaksa. Okay. Jadi sepatutnya yang macam mana? Patutnya kita senyum dan kita cakap selamat datang. Ada yang boleh saya bantu? Boleh minta IC? Okey, tunggu sebentar ya puan. Nanti nombor kita akan dipanggil. Okey, begitulah. So, sepatutnya ini tidak boleh berlaku dalam perhubungan pelanggan. Okey, tidak patut dicontohi. So, jangan buatlah. Okey, seterusnya kenapa tidak boleh? Sebab pelanggan akan rasa ragu untuk berurusan atau bertanya. Lepas tu mencipta suasana yang suram, negatif dan hubungan yang tidak baiklah. Lepas tu tidak disukai oleh pelanggan. Khususnya kenapa perlu senyum? Sebab akan buat pelanggan berasa selesa untuk berurusan, mencipta suasana yang tenang dan positif dan seterusnya disukai oleh pelanggan. So itu sajalah kesimpulannya. Senyumlah. Ciri kedua, mendengar. Mengamalkan sikap mendengar dan memberikan ruang kepada pelanggan untuk bertanyakan soalan dan sebagainya. Hello, siapa ni? Saya tengah sibuk sekarang ni, saya tidak masa nak layan panggilan. Cik boleh call nanti tak? Assalamualaikum puan. Ya, saya Ustazah Amalina. Ada apa ya? Betul puan, minggu depan kembali sekolah sesi baru. Operasi sekolah seperti biasa, 1.30 tengah hari hingga 5.30 petang. Ya betul. Ada apa lagi boleh saya bantu puan? Baik puan, terima kasih. Oleh itu, sebagai pengurus pelanggan kaki tangan awam seperti guru, kita mestilah menjadi pendengar yang baik dan memberi ruang kepada mereka untuk bertanya atau menyatakan masalah mereka. Ciri kecemerlangan ketiga iaitu menunjukkan empati. Menunjukkan empati iaitu dengan menyampaikan perkhidmatan dengan menunjukkan empati dengan bersedia membantu pelanggan terhadap sesuatu perkara. Maksud empati termasuk keupayaan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Masalah ini terjadi kerana kesalahan dari pihak puan. Saya faham dengan masalah yang puan alami. Saya minta maaf atas apa yang terjadi puan. Saya akan cuba membantu puan untuk selesaikan masalah ini. Ciri keempat, kecemerlangan petugas hadapan, iaitu reverse psychology ataupun psikologi terbalik. Reverse psychology ataupun psikologi terbalik adalah teknik untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang dimaksudkan dengan cara memberitahu apa yang seharusnya tidak dilakukan. Teknik ini biasanya digunakan bagi mereka yang degil, ego ataupun terlebih yakin. Contoh situasi, anak ataupun pelajar yang suka memanjat kerusi, meja ataupun grill tingkap kelas. Contoh ayat seperti, bagus anak-anak, panjatlah lagi, tak cukup tinggi tu. Panjat lagi tinggi-tinggi, nanti jika terjatuh, boleh merasa sakitnya luka. Sambil menunjukkan mimik muka bersahaja dan tersenyum biasa.
Oleh itu, reverse psychology ataupun psikologi terbalik sangat diperlukan bagi guru-guru, kaki tangan, pegawai supaya dapat mengendalikan situasi yang tidak diingini berlaku. Ciri kelima, memahami pelanggan. Assalamualaikum Puan, ada yang boleh saya bantu? Waalaikumsalam Ustaz. Mau tanya Kak, bolehkah saya bayar iuran ini separuh saja dulu? Sebab banyak pakai duit berbulan ini. Oh, boleh saja betul Puan. Bayar tiap bulan sikit-sikit pun boleh. Yang pasti kena selesaikan sebelum akhir tahun. Oh, oke. Baiklah. Maaf lah ya Ustaz. Sebab tiba-tiba kertasnya rosak. Untuk yang budget adalah sedikit bro. Tidak apa juga tuh Puan. Boleh dia bayar sikit-sikit. Lagi bagus sikit-sikit supaya tidak keberatan. Syukurlah kalau boleh Ustaz. Kalau begitu saya bayar 200 saja dulu ya. Nanti 100 saya bayar. Nah Ustaz, ini duitnya 200. Nah, ini resepnya ya Puan. Terima kasih banyak. Oleh itu, kita hendaklah mengamalkan konsep memahami setiap pelanggan yang hadir untuk berurusan agar tidak mengundang perspektif yang negatif terhadap jabatan kita dan juga agar memudahkan urusan pelanggan yang berurusan dengan kita. Masuk. Tuan, saya datang mau berurusan. I see. Years later. Okey, ini IC Puan. Makasih. Masuk. Orang ini bawa IC. Pasti mau berurusan. Ciri keenam adalah kepantasan dan kecekapan perkhidmatan. Baik, saya amalin. Selamat datang Puan. Apa yang saya boleh bantu? Saya mau buat urusan nih. Boleh tolong saya kan? Ini saya punya IC ya. Okey, baik. Terima kasih Puan. Sila duduk sebentar. Puan, urusan telah selesai. Terima kasih. Ciri yang ke-8, kesungguhan dan pengetahuan melahirkan juara bertindak. Dalam konteks ini, persediaan dari segi fizikal, mental, emosi, serta ilmu pengetahuan tentang sesuatu perkara perlu diperkasakan bagi menghadapi cabaran ketika bertemu dengan pelanggan. Sebagai contoh, seorang guru hendaklah sentiasa menambah ilmu pengetahuan mengenai subjek yang diajar agar dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Akhir sekali, kita hendaklah sentiasa bersikap positif dan belajar dari segala kesilapan. Di samping itu, sentiasa menunjukkan kesungguhan dalam melakukan sesuatu perkara.
Kesimpulannya, bagi memenuhi kehendak dan permintaan pelanggan dan memastikan keselesaan mereka apabila berurusan, perhubungan pelanggan mestilah secara cekap dan profesional. Maklumat yang baru disampaikan sebentar tadi menjelaskan ciri-ciri kecemerlangan petugas barisan hadapan. Ciri-ciri tersebut menyatakan dengan tepat tentang tindakan yang harus dan tidak patut dilakukan oleh pekerja barisan hadapan dalam hal pengurusan pelanggan. Ciri-ciri ini menunjukkan betapa pentingnya pengguna sebagai kumpulan yang menerima perkhidmatan terlibat dalam menentukan bentuk, cara, dan tahap penyampaian perkhidmatan sesebuah organisasi itu. Ciri-ciri cemerlang yang dimiliki oleh kaki tangan barisan hadapan adalah penting dalam menjamin bahwa pelanggan menerima perkhidmatan terbaik secara berterusan. Oleh yang demikian, diharapkan kepada petugas barisan hadapan, terutama kepada mereka yang berkhidmat dalam bidang pengurusan pelanggan, serta pelanggan itu sendiri, untuk memberikan kerjasama yang terbaik agar segala urusan berjalan dengan lancar.